Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Kita mulakan dengan Fatihatul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, ribuan kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah dan taufiknya. Alhamdulillah, ya, kita sama-sama masih diberi peluang, ruang dan kelapangan ya untuk berada dalam satu majlis yang penuh barakah ini, ya, majlis pengajian Al-Quran. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini kehadiran yang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah, ya, dengan keberkatan majlis ini yang merupakan taman-taman syurga, ya, yang dihadiri oleh malaikat-malaikat rahmat, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesihatan, diberikan perlindungan, ya, dijauhkan ya daripada segala musibah, serta ya dibukakan pintu kefahaman khususnya ya kepada kita yang sedang memahami, sedang belajar ya kaedah-kaedah dalam pembacaan Quran. Ya, mudah-mudahan kita dapat faham dan amalkan ya agar bacaan kita sempurna fasihnya, dan juga kita dapat manfaatkan kepada masyarakat lain ya, khususnya ya keluarga kita dan masyarakat setempat kita, insya-Allah. Alhamdulillah, ya, terima kasih ya diucapkan kepada ya Datin Raja Hanaliza bersama ya pengurusannya ya, sama dengan pengurusannya yang terus menerus ya berusaha ya, menjayakan program-program seperti ini. Ya, kita sama-sama doakan ya kepada beliau dan timnya sentiasa sehat ya, dan diberikan ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala di atas hasil usaha ini yang memudahkan kita ya, memudah mengadakan platform ya untuk memudahkan kita mempelajari ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran ya, termasuklah qiraatnya, ilmu tajwidnya, ilmu hadisnya ya, untuk manfaat kita semua. Jadi insya-Allah ya sama-sama kita doa agar ya program seperti ini ya diteruskan ya sampai bila-bila ya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, terima kasih ya kepada semua hadirin yang hadir. Insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung perbahasan kita, diskusi ilmiah kita. Perbincangan masih lagi ya di bawah tajuk yang besar ya, waqaf dan ibtida, dan subtajuk di bawah hak dhamir ya. Jadi kalau kita refresh balik ya, kita ulang kaji balik pada minggu lepas ya, pada minggu lepas kita telah membincangkan tentang apa itu hak dhamir ya, bagaimana hak dhamir itu terjadi
Ya, jadi dalam pengenalan hak dhamir kita telah bincangkan ya jenis-jenis hak dhamir yang berada pada isim, ya, begitu juga yang berada pada fi'il, ya, dan begitu juga yang ada pada huruf, ya. Kemudian had ya ataupun batasan bagi hak dhamir, ya, iaitu hanya berlaku pada hak dhamir al-ghaib muzakkar sahaja, ya, yang mufrad ghaib. Maksudnya dinisbahkan kepada ya ganti nama ketiga iaitu kepada muzakkar lelaki sahaja, ya, yang bermaksud dengan mufrad ghaib seorang, ya, dia seorang. Jadi itu hukum hak dhamir berlaku pada di situ sahaja. Adapun pada ghaib muannas, ya, maka semuanya dibaca dengan didatangkan dengan baris ya fathah dan ditambah alif selepasnya. Jadi perbahasan khusus pada hak dhamir ini pada apa? Pada ya ganti nama ketiga yang muzakkar sahaja, yang dinisbahkan kepada lelaki seorang, ya, yang tak ada di hadapan kita, disebut sebagai mufrad ghaib. Jadi itu batasan hukum yang dibincangkan dalam hak dhamir. Kemudian kita telah membincangkan tentang jenis harakat yang ada pada hak dhamir, ya. Jadi yang pertama ya iaitu yang berbaris dhammah, ya. Bila hak dhamir itu dibaca baris dhammah, iaitulah sebelumnya itu berbaris fathah, ya. Kemudian sebelumnya berbaris dhammah, ya, dan kemudian sebelumnya ada sukun, ya, ada huruf yang mati selain daripada ya. Jadi di mana menempati syarat-syarat ini, maka pada hak dhamir itu akan dibaca dengan baris hadapan. Ini jenis baris-baris yang terdapat pada hak dhamir. Yang pertama apa dia? Berbaris hadapan, baris dhammah. Yang kedua, berbaris kasrah. Jadi kita dah faham, kita dah belajar hanya dua baris saja hak dhamir ini yang berlaku pada ya mufrad ghaib, ya. Muzakkar ini dua baris sahaja, sama ada dia berbaris hadapan ataupun yang kedua berbaris kasrah. Iaitu pertamanya apa dia? Jika huruf sebelumnya berbaris bawah. Macam contoh ada, ya, kita dah bincangkan, datangkan contoh, ya, macam mana ya dibaca dengan ha itu dibaca baris bawah, ya, bila sebelumnya ada huruf baris bawah. Begitu juga ya yang kedua, ya, yang hadir yang datang sebelumnya itu pada hak dhamir itu huruf ya lin, ya, pada kalimah alai. Okey, namun ada pengecualian, ya, ada pengecualian, ya, pada yang kedua ini dibaca dengan baris depan walaupun sebelumnya baris mati. Okey, jadi pengecualian ini kita kena tahulah, ya. Dan alhamdulillah kalau dalam Quran tu dah siap letak barisnya, ya. Jadi tidak berlaku kesalahan. Cuma kadang-kadang berlaku juga. Ya, sebab apa? Sebab kadang-kadang kita rasa biasanya kalau alai ini mesti hi ni, ya. Tiba-tiba jadi hu, ya. Itu biasanya baik berlaku kepada apa nama orang-orang yang hafal Quran lah, ya. Kadang-kadang dia tertukar ataupun tertukar baris, tersilap baris. Pembaca Quran biasa pun boleh berlaku juga, ya, bila bacaan itu dibaca secara hadar, ya, dibaca dan bacaan secara pantas. Okey, jadi yang kedua berbaris kasrah, kemudian yang berbaris kasrah yang pertama tadi, ya, sebelumnya baris kasrah, yang kedua yalin, ya, hanya berbaris kasrah. Kemudian yang ketiga sebelum ha itu adalah yamat, ya, yamat, macam contoh pada fihi, ya. Jadi ha itu dibaca dengan baris bawah, okay, bila sebelumnya ada yamat. Namun ada juga pengecualian, ya. Maksudnya berlawanan dengan kaedah, dibaca dengan wama ansa nihu, tidak dibaca dengan wama ansa nihi. Okey, jadi kalau kita ada Quran ditandalah, ya, sebagai apa? Sebagai jalan ikhtiyat. Kita berhati-hati dalam pada hak dhamir ini. Sebab bila dibincangkan oleh ulama, bermaksudnya
berbagai ragam yang berlaku pada hukum tersebut. Kalau tidak dibincangkan, maksudnya tidak ada ya hukum-hukum yang berlaku ya yang boleh mengelirukan pada bacaan tersebut. Tapi bila dibincang hak dhamir, maksudnya banyak perkara-perkara isu yang dibangkitkan ya. Macam beginilah yang telah kita pelajari, yang telah kita bincangkan. Okey, jadi apa yang kita faham pada hak dhamir ini, harakatnya ada dua jenis saja, satu berbaris dhammah, satu berbaris kasrah. Okey, tengoklah syarat-syaratnya. Okey, kemudian hukum hak dhamir kita dah bincangkan ya pada minggu lepas, ya ada 4 keadaan ya. Okey, jadi hukum hak dhamir dalam Quran ada 4 keadaan. Yang pertama ya, apabila berada dua huruf yang berbaris. Maksudnya ha itu sebelumnya berbaris, tak kisahlah atas bawah depan, dan selepasnya ada huruf yang berbaris ya, tak kisahlah ada huruf apa ya, maka dibaca dengan ya maksilah qasirah, hu tu dibaca panjang. Maknanya selepasnya itu selain daripada huruf hamzah, maka pada ha tersebut ya dibaca dengan ya, 2 harakat. Kalau baris depan, maka baris depan tersebut dibaca dengan 2 harakat. Kalau baris bawah, maka baris bawah pada ha tersebut dibaca dengan 2 harakat. Ya, ini dia punya kaedah ya di mana-mana Al-Quran. Sebelum huruf ha berbaris, selepas huruf ha berbaris, tetapi selain hamzah, maka dibaca dengan ya panjang 2 harakat. Kalau dalam hukum tajwid disebut sebagai mad silah qasirah. Ya, ini kita dah makruf semualah. Ya, kita dah kenal. Cuma nak tahu daripada sudut kaedah ya, bagaimana ha itu dibaca dengan 2 harakat. Mesti ada sebab dan musababnya. Kemudian hukum seterusnya pada B ni ya. Masih lagi ya dibaca panjang, iaitu dibaca panjang apa? Harus dibaca 4 atau 5 harakat. Yang tadi itu selain hamzah, tapi bila berjumpa dengan hamzah ya, maka pada hak dhamir itu ya dibaca panjang dengan 4 dan 5 harakat. Ya, dalam hukum tajwid disebut sebagai maksilah tawilah. Ya, kalau kita lihat contohnya pada huruf ha ini ya, sebelumnya ada berbaris ya, selepas ha juga ada berbaris tetapi hamzah. Bila berlaku sebegitu, maka pada ha ini akan dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Sebab tu kalau kita perasan ya, pada waw itu ada apa ni? Ada isyarat tanda mat ya. Maksudnya dibaca panjang. Ini asal macam berekor panjang ni asalnya daripada perkataan mim dengan dal ya. Dibuang kepalanya, dibuang ya apa pada huruf ya mim tu ya, dan pada huruf dal itu ya, kepala dua kepalanya dibuang. Jadi tinggallah melingkup ataupun memanjang sebegitu ya, tapi asal dari perkataan mad bermaksud dibaca panjang 4 dan 5 harakat. Itu bagi kita lah ya, bagi imam kita ya, dalam riwayat Hafs an Asim. Okey, kalau kita pegang dengan Syatibi, kita baca dengan 4 harakat saja. Itu lebih utamalah ya daripada 5 harakat. Jadi kalau ada juga yang dibaca baris dhammah ya dengan 4 dan 5, ada juga baris ha dibaca baris kasrah dengan 4 dan 5. Okey, jadi maknanya berlaku pada dua keadaan lah. Ya, ada hu dan ada hi ya. Dengan syarat apa? Sebelumnya ada huruf yang berbaris dan selepasnya huruf berbaris tetapi hamzah. Kalau selain pada hamzah, 2 harakat sahaja. Ya, jadi ini dinamakan dengan mad silah tawilah. Okey, ini kita refreshment balik ya supaya ingat. Kadang-kadang terlupa. Okey, kita tengok hukum yang kedua. Yang tadi hukum pertama tu di antara 2 huruf yang berbaris. Ini pula berada di antara 2 huruf yang sukun yang tak ada baris. Apa nak buat? Maka hukum tersebut dibaca pendek tanpa mad. Ya. Apa yang dibaca pendek tanpa mad ini? Iaitu pada ha ni lah. Jangan pula kita baca dengan panjang. Ya.
Jangan pula kita baca dengan panjang. Jadi macam contoh ha, sebelumnya ada nun, ya, selepasnya ada sin yang sakin. Baris hadapan kan. Kalau baris bawah sebelumnya ya ada huruf ya, selepasnya ada huruf lam yang sakin. Maka pada ketika ini, pada dua perkataan ni, pada min husmuhu dan fihil Quran ini, ya wajib dibaca dengan pendek tanpa mat, ya, tanpa dibaca dengan panjang. Sebab apa? Berada di antara dua sukun. Kemudian seterusnya yang ketiga pada hak dhamir, ya, berada pada mana? Yang pertama berbaris sebelum hak dhamir itu berbaris dan selepasnya sukun, ya. Maka tetap juga dibaca pendek tanpa mat. Macam contoh walahul hamdu. Ha sebelumnya berbaris dan ha selepasnya sakin. Maka tetap juga, ya. Sebab syarat dia nak baca dengan panjang mestilah sebelum dan selepasnya berbaris. Ya, kalau ada salah satu sakin ke ataupun dua-dua sakin ke, ya, ataupun berbaris dulu ke selepasnya sukun ataupun sukun dulu selepasnya berbaris pada huruf A tersebut, maka kita faham di situ semuanya dibaca pendek tanpa mat. Jadi begitu juga pada huruf yang hukum yang ketiga ini, dia berbaris, ya, sebelum ha berbaris dan selepas ha itu sakin, ya, maka dibaca pendek. Walahul hamdu bagi baris depan. Kalau baris bawah wa yuthabbita bihil aqdam, ya. Okey, seterusnya yang keempat. Okey, yang keempat, ini pada hak dhamir, dia terbalik, ya, silang akas daripada yang nombor 3 tadi tu, ya, sebaliknya daripada nombor 3. Ya, dia pangkah di situ. Jadi pada hak dhamir, sebelum pula sukun, selepasnya berbaris. Okey, maka dibaca pendek tanpa mat. Jadi kalau orang tanya kenapa hu ni baca pendek, kita ada jawapan lah. Daripada sudut usulnya ada teorinya. Ya, kenapa baca pendek? Entah aku baca pendek-pendek. Aku dengar ustaz baca pendek, pendeklah. Tak cukup, ya. Walaupun orang kata apa boleh disandarkan jawapan sebegitu, tapi kita kena cari apa sebabnya, apa puncanya. Puncanya apa? Inilah jawapan dia. Ya, iaitu apa? Bila huruf ha itu sebelumnya sukun ataupun selepasnya dan selepasnya berbaris, maka dibaca pendek. Begitu juga pada baris depan dan baris bawah begitu juga. Kalau sebelumnya sukun, selepasnya berbaris, ya, semua tempat dalam Al-Quran akan dibaca dengan tanpa mat. Maksud tanpa mat tu, ya, dibaca pendek lah, ya. Tidak ada dua harakat lagi, tidak ada 4 ataupun 5. Ini hukum hak dhamir yang perlu kita tahu daripada sudut apa? Sudut hujah dia, ya, kenapa, mengapa, dan ada pengecualian dia. Kadang-kadang ada berlawanan dengan kaedah. Okey, jadi selepas pada ini, ya, jadi hari ini kita nak bincangkan yang berlawanan daripada kaedah. Ini yang kita bincang ni 1 2 3 4 ni yang ada kaedah. Ya, bila dua huruf yang berbaris, nak baca macam mana? Bila dua huruf yang sukun, ya, baca macam mana? Sebelumnya berbaris, selepasnya sukun. Sebelumnya sukun, selepasnya berbaris, ya, pada ha ni, ya, pada hak dhamir tersebut. Ya, macam mana? Itu ada kaedah-kaedahnya yang telah kita bincangkan. Dan hari ini kita nak masuk, ya, masih lagi pada hak dhamir, ya, iaitu yang berlawanan dengan kaedah. Dan bagaimana hak dhamir itu nak dibaca ketika waqaf. Jadi itu yang kita nak bincangkan, ya, pada hak dhamir pada hari ini. Okey, jadi saya keluar dulu slide ni, saya akan masuk pada slide yang baru. Okey. Okey, sekejap ya. Okey, saya share semula tajuk kita pada hari ini. Okey, masih boleh dengar lagi suara saya?
Boleh Ustaz. Alhamdulillah. Okey. Jadi kita bincangkan hari ini ya pada siri yang ke-12. Tadi sebagai refreshment kita lah ya, hubungan antara minggu lepas dengan minggu ni. Mungkin ada yang minggu lepas tak dapat hadir kan. Pada minggu ni boleh hadir. Jadi kita ulang balik ya, sebagai kata apa, pengukuhan dan pengayaan. Okey, ini bagi siri yang ke-12 ya. Jadi sekali lagi saya ingat ya, kalau boleh dapatkanlah ya siri pertama tu sampai siri ke-12 ya. Daripada pihak pengurusan Arhash ya, daripada Telegram masuk, yang belum masuk Telegram tu ya, masuk nanti ya. Dalam grup Telegram Arhash Qiraat Center, di situ boleh rujuk ya nota-nota saya daripada siri yang pertama sampai siri yang ke-12 ini. Kumpul ya insya-Allah. Mudah-mudahan ya memberi manfaat ya, boleh membantu kita untuk membuat rujukan. Okey, jadi hari ini kita masuk kepada hak dhamir yang tidak mengikut kaedah asal. Kaedah asal mana yang tadi tu, yang 4 tu. Ya, yang berada di antara dua huruf yang berbaris ya. Yang ada hamzah, yang tidak ada hamzah, kemudian berada di antara dua sukun, kemudian yang berada ya sebelumnya sukun selepasnya baris, kemudian ada selepasnya berbaris dan ya sebelumnya berbaris lepasnya sukun. Itu ragam-ragam yang kita telah bincangkan pada minggu lepas. Ada 4 keadaan, ada hukum kan. Jadi pada hari ini kita belajar pula, kita kongsikan pula hak dhamir yang tidak mengikut kaedah. Ya, jadi sebab bila tidak mengikut kaedah maksudnya dia mengambil secara bacaan. Sebab Al-Quran ini ya dibacakan itu daripada mulut ke mulut ya, secara talaqi dan musyafahah. Jadi ada yang tidak mengikut kaedah ya, berlawanan dengan kaedah. Okey. Jadi ada 5 tempat sahajalah dalam Al-Quran ini, tak banyak ya. Kita tanda sajalah nak bagi tahu. Pada sini kalau ada anak murid yang bertanya kenapa ha ni ya dibaca sebegini ya. Maka kita bagi tahu ini adalah salah satu tempat yang tidak mengikut kaedah asal. Yang daripada 4 hukum itulah yang telah kita ulang kaji sebelum tadi. Okey, jadi 5 tempat hak dhamir yang tidak mengikut kaedah asal ini. Yang pertama pada suratul A'raf ya. Ayat ke-111 di mana hak dhamir itu dibaca sukun. Ya. Dibaca dengan sukun ya, tidak dibariskan. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab ada cerita dia panjang ya. Ada cerita dia panjang. Jadi kita ambil daripada sudut kata apa kaedah sajalah supaya mudah bagi kita nak kenal ya. Kita tak bahaskan pada sudut bahasa Arab sebab ada ha tu dikira sebagai hak dhamir. Ada ha itu memang bukan hak dhamir, memang ha daripada kalimah tersebut. Jadi saya tak bincangkan situ ya supaya tidak berlaku orang kata apa pemberatan pada kefahaman kita. Jadi apa yang dimudahkan ya saya cuba mudahkan. Jadi maknanya bila berjumpa 5 tempat ni memang dibaca dengan sukun. Sebab apa? Dia berlawanan dengan kaedah. Ya, diambil saja talaqi dan musyafahah sebegitulah ya, dikekalkan dalam penulisannya. Okey, jadi kalau kita lihat kenapa saya kata tadi tidak mengikut kaedah asal, sebab kalau hak ini kalau kita lihat sebelumnya jim berbaris bawah. Kan? Berbaris. Dan ha itu berbaris atas, maksudnya berbaris. Patutnya ha ini kena baca ya, baca panjang dengan 2 harakat ya, maksilah qasirah, tapi tak boleh ya. Tetap dibaca dengan sukun ya. Kalau dalam bahasa Arab dia adalah jawapannya di sini. Tapi kalau dalam ilmu kita ni, dalam ilmu bacaan Quran, bila berlaku ya pada 5 tempat ini, dia akan tidak mengikut kaedah ha itu dibaca dengan sakin. Okey, saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu arjih. Ya, ha tu disakinkan. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini hashirin.
Jangan pula kita tambah ya. Ni salah ni Quran ni, dia tak ikut kaedah ni. Tak, sebab dia keluar daripada kaedah. Memang dia tak mengikut ya. Okey. Begitu juga pada ayat yang kedua pada surah Syu'ara ayat 36 dibaca dengan sukun. Qalu arjih wa akhahu wa ba'ath fil madaini hashirin. Ya, ayat hampir sama cuma berbeza sedikit ya, iaitu atas wa arsil ni wa ba'ath. Jadi pada ha di sini walaupun cukup syaratnya tetapi dia terkeluar daripada kaedah daripada ha itu dibaca dengan mad pemanjangan. Tetapi baca dengan apa? Dengan sakin. Boleh tak kita nak tambah? Tak boleh. Ya. Jadi apa yang ditulis itu yang dibaca. Okey. Sebab apa? Dia berlawanan dengan kaedah yang asal, hukum yang asal. Kemudian seterusnya kita lihat pada suratul Naml. Ya. Pada ayat yang ke-28 dibaca dengan sukun. Ya, maksudnya ha itu tidak boleh menerima baris. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idhhab bi kitabi hadza fa'alqih ilaihim thumma tawalla 'anhum fanzur madza yarji'un. Walaupun sebelum ya, kalau kita lihat ha itu sebelumnya berbaris ya, dan selepasnya ada hamzah pula. Ya, tetapi tetap ha itu dibaca dengan sukun. Ya, sebab apa? Dia berlawanan dengan kaedah asal. Itu jawapan dia ya. Jadi kadang-kadang ada yang ada mengikut kaedah, kadang-kadang dalam bacaan Quran ini berlawanan kaedah. Ya. Okey. Seterusnya tempat yang kelima. Mana tempat yang kelima? Okey, sambungan tempat yang kelima dibaca tanpa mad. Kalau ikut kaedah ini, kalau kita lihat okey, pada ha ini ada huruf dad berbaris atas, lepasnya baris atas. Ya, sepatutnya bacalah ya rudahu lakum. Tetapi tak boleh. Dia terkeluar daripada kaedah. Okay, contoh bacaan wa in tashkuru ya, wa in tashkuru yardahu lakum. Hu-nya itu dibaca dengan tanpa mad. Dan yang terakhir tempat yang kelima yang tidak mengikut kaedah iaitu pada suratul Furqan. Okey, pada ayat yang ke-69. Jadi ini lain pula. Ya, dibaca dengan dua harakat. Kalau ikut kaedah sebelumnya kalau sakin, sukun dan selepasnya berbaris, maka ya dibaca dengan apa? Ya, maka dibaca dengan tanpa mad, kan? Tetapi di sini dibaca pula dengan dua harakat. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yudha'af lahul 'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Ya. Dia tak sama dengan fihi hudal ya, yang pada surah Al-Baqarah kan. Kita baca fihi hudal lil muttaqin. Tapi pada fihi muhana dia tak boleh, kena baca dengan dua harakat. Banyak juga ya kesilapan pembaca Quran ini kalau dia tak perhati betul-betul ya, kalau dia ikut lenggok mulut dia akan baca pendek. Ya, tak perasan. Sebab ini dia berlawanan dengan kaedah, dibaca dengan wa yakhlud fihi muhana.
Okey, jadi selesai ya tentang 5 tempat ya yang berlawanan ataupun tidak mengikut kaedah yang asal. Kaedah yang asal tu yang mana? Yang 4 itulah ya. Yang 4. Jadi ini 5 tempat ini dia tidak mengikut. Okey, baik. Seterusnya perbincangan yang terakhir ya bagi hak dhamir ini, hukum waqaf. Bagaimana hukum waqaf pada hak dhamir? Sebab dalam hukum waqaf pada hak dhamir ni ada 3 pandangan ya, 3 pendapat ulama ya. Apatah lagi pada bacaan itu yang melibatkan raum dan ismam ya. Pada raum dan ismam ini ya, daripada ulama-ulama qurra ini ada 3 pendapat. Yang pertama kata tak boleh baca raum dan ismam. Yang kedua kata harus baca raum dan ismam. Pendapat yang ketiga pula boleh pada tempat-tempat tertentu baca raum dan ismam dan tak boleh ya dibaca raum dan ismam. Jadi ini adalah pendapat bagi Imam Ibnul Jazari, pendapat yang ketiga. Iaitu ada tempat yang boleh baca raum dan ismam, ada tempat tak boleh baca raum dan ismam. Ya, apa maksud raum dan ismam? Ini berlaku pada ketika waqaf lah. Ya, biasanya kalau kita waqaf kita dengan sukun mah, ya, dengan sukun mahdin, ya, sukun maha dengan semata-mata sukun saja. Apa ha tu mati, ya, kalau khalqah halqah lah, ya, mati sungguh lah, ya, sukun sungguh lah. Tetapi di situ ada hukum bacaan lain sebenarnya kepada ketika waqaf itu ada raum dan ismam. Ya, ada raum dan ismam. Apatah lagi dalam masalah pada ha ini ada juga pada raum dan ismam. Cuma saya kata tadilah ada 3 pendapat ya ataupun 3 aliran ya qurra ya. Yang pertama apa tadi? Tiada harus, maksudnya tak boleh baca raum dan ismam. Ada yang kata boleh, ada yang kata tak boleh. Dan pendapat yang ketiga kata boleh pada tempat-tempat tertentu, maksud boleh ni haruslah, dan tidak boleh pada tempat-tempat yang tertentu. Dan inilah menurut ya Imam Ibnul Jazari ya pada pandangan beliau pada masalah bila ketika waqaf pada hak dhamir nak baca raum dan ismam. Okey, kalau pada nak baca dengan semata-mata sukun mutlak tak ada masalah. Ya, memang itu yang kita baca pun ya, tapi jangan-jaranglah. Melainkan kalau kita dah belajar, kita akan bacalah dengan raum dan ismam ya. Sebab kadang setengah pembaca dia suka ya bacaan raum dan ismam ini. Jadi apa itu raum dan ismam ya? Ismam ya, dan raum ini kalau dalam qiraat Imam kita dan qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs dari Syatibi ini iaitu pada la ta'manna ya. Pada la ta'manna di situ boleh baca raum dan baca dengan ismam. Ya, raum ini maksudnya menyebut ya harakat tersebut, mana kalau pada harakat tu baris hadapan maka dia tidak sebut dengan harakat yang sempurna. Ya, kalau ismam ini dia memuncungkan 2 bibir. Ya, kalau raum ini harakatnya tidak sempurna, sedikit saja. Ya, kalau ismam pada la ta'manna kita baca macam mana? La ta'manna. Nampak dia punya pemunculkan tu. Ya, itu ismam. Ta'manna. Tapi kalau raum dia mengekalkan ya baris tersebut, cuma baris itu tidak disebut dengan sempurna. Sebab kalau pembaca Quran ya dalam itmamul harakat ya boleh juga berlaku masalah penyebutan harakat tidak sempurna ni. Ya, baik dari atas ke bawah ke, bila dia tidak membuka bacaan mulut itu ya fathahnya, kasrahnya ataupun dengan dhammahnya dengan sempurna, maka dia akan mengurangkan harakat. Maksudnya kadar harakat yang sepatutnya itu tak cukup. Jadi pada raum ini ya maka harakatnya itu tak cukup. Ya, kalau pada la ta'manna dibaca raum la ta'manuna sepatutnya dibaca dengan muncungkan nun baris atas la ta'manuna.
nuna. Kalau dibaca dengan raum, kalau ismam diganti dengan muncung sajalah. Ya, bersama kekalkan dengung la ta'manna. Tapi yang ini la ta'ma, dengung dah tak ada dah kalau baca raum ni. Sebab dia kembali kepada kalimah asal na dengan nu. Tapi nu itu disebut dengan tidak cukup, ya. Harokatnya tak cukup, ya. Sikit saja 1/3 lebih kurang. Ya, la ta'manuna. Jadi jangan dimuncunglah. La ta'manuna. Ta'manuna. Kalau kita la ta'manuna, itu jelas, ya, sempurna harakat baris dhammah tersebut. Jadi pada hak dhamir ini juga, ya, berlaku raum dan ismam. Tetapi ada syarat-syarat dia. Ya, bagi Imam Jazari kata harus waqaf padanya, iaitu merujuk kepada hak dhamir dengan raum dan ismam dalam beberapa keadaan berikut. Okey, yang pertamanya, jika huruf sebelumnya berbaris fathah. Maksud sebelumnya ni merujuk kepada hak dhamir lah. Ya, merujuk kepada hak dhamir itu sendiri. Ya. Min ayyi syai'in khalaqah. Itu biasa kita bacalah, ya, dengan ha yang, ya, semata-mata dengan sakin. Okey, tapi kalau nak baca dengan raum, khalaqahu, dia tak cukup. Ya, hu tu tidak dimuncungkan. Khalaqahu. Hu tu sikit sangat bunyi dia. Ya, ataupun dibaca dengan ismam, khalaqahu. Muncung saja, khalaqahu. Ganti apa? Ganti muncung saja pada hu tersebut. Yang satu lagi bunyi juga barisnya tetapi sedikit, itu raum. Ya, kalau ismam tak bunyi langsung tapi ganti pada bibir. Ya, ini perlu kepada, ya, talaqi lah, ya, di hadapan guru ambil bacaan, ya. Kalau yang nak mahir tu baca depan guru macam mana ustaz nak baca raum, baca ismam, tengok. Jadi guru tu akan lihat, ya, mulut ketika raum, ya, mulut ketika baca dengan ismam. Baru kita dapat orang kata apa, jazam ataupun pengukuh apa, keyakinan dalam pembacaan kita. Okey, jadi sebelumnya itu berbaris fathah. Maka contoh pada ayat pada surah Abasa, maknanya ini contohlah, maksudnya mana-mana dalam Al-Quran kita nak waqaf, kan. Bila kita nak waqaf ataupun bila habis nafas ke, kita nak berhenti dekat sini, ya. Jadi ini hujung kalimah lah. Ada juga yang hujung ayat, kan, ya. Ataupun nak berhenti pada hujung kalimah. Maka bila sebelum hak dhamir itu berbaris atas, ya, maka boleh dibaca dengan, ya, raum dan ismam. Khalaqahu, hu tu sikit, ataupun khalaqah, muncung saja yang pergi. Okey, kemudian seterusnya, yang tadi tu baris atas, ya. Jika huruf sebelumnya sukun, ya, tidak berbarislah sukun ni selain daripada waw yang mat ataupun waw yang lin ataupun ya yang mat. Yang mat tu yang alif waw ya itulah. Ya lin tu ya sebelumnya baris atas. Kalau waw lin tu waw sebelumnya baris atas. Maka kalau kita waqaf di situ yang sebelumnya bukan waw mat atau waw lin atau bukan ya mat atau ya lin, maka bila kita waqaf di situ, ya, boleh baca dengan raum dan ismam. Ya, ini dia kata apa, harus, ya, harus, ya, mana bukan wajib pula, ya. Kalau kita nak baca macam biasa pun tak ada masalah. Wa ma yughni an, habis tu biasa kita baca la an, itu hanya bunyi lenguhan ha saja. Tapi kalau nak baca dengan ismam, wa ma yughni an, an, habis an muncung saja ataupun bunyi hu tu sedikit, ya, sebahagian, ya, tak sempurna. Wa ma yughni an, hu tu tak habis bunyi, maksudnya begitulah, ya, daripada bacaan raum dan ismam, atas pilihan kita lah, ya. Kalau kita waqaf di situ, kemudian sebelum ha itu tidak ada waw mat ataupun waw lin yang bukan ya mat atau ya lin, maka pada ketika itu selain kita baca dengan an, dengan mati yang biasa sukun mahal, ya, boleh dibaca dengan raum dan
ishmam. Ini kelebihan pada hak dhamir. Ya, jarang-jarang kita dibicarakan ya. Jadi bila kita belajar ni insya-Allah boleh diamalkan. Okey, kemudian yang ketiga, jika huruf sebelumnya adalah alif. Ini pun boleh ya bila kita waqaf, ya bila kita berhentikan bacaan. Ni pada suratul Naba ni kan. Biasa orang baca, biasa kita baca yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Biasa kita dengar macam itulah. Ya, semata-mata sukun saja. Tu disakinkan. Ya, tapi di sini sebenarnya bila sebelumnya itu ada alif, ya, alif mat ini, ya, maka boleh bila kita waqaf ma qaddamat yadah. Yadahu. Ya, yadahu. Itu kalau kita baca dengan apa tadi? Dengan ishmam ataupun hu itu disebut dengan ya tidak sempurna. Yadahu. Yadahu. Itu dah nampak ha-nya. Ya, dia sepertiga sahaja ya daripada harakat tersebut. Yadahu. Sikit sahaja. Untuk lebih jelas tak dapat tidaklah ya, kena perdengarkan bacaan, ambil bacaan dengan guru bagaimana ya untuk menyempurnakan bacaan raum dan ishmam. Cuma hari ini kita belajar kaedah lah ya, apa yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnul Jazari, mana harus waqaf dengan raum dan ishmam. Kemudian tidak harus. Ini tak boleh. Maknanya kalau nak boleh tadi kena ingat kaedah ni. Ya, kalau nak baca raum dan ishmam ingat sebelum hak dhamir tu baris atas, sebelum hak dhamir itu sukun selain waw dan ya, ya, dan sebelumnya adalah alif. Maka ketika ini boleh kita beramal dengan raum dan ishmam bila kita waqafkan bacaan tersebut. Okey, pada mana? Pada huruf ha. Okey. Alhamdulillah kita tengok pula tidak harus waqaf. Ya, tidak harus ni maksudnya tak boleh langsung lah, nak baca raum pun tak boleh, nak baca ishmam pun tak boleh ya. Mesti kekalkan dengan bacaan yang tadi tu, yang kita biasa baca tu. Ya, ya rafa'u ya sukun mahad saja ya, semata-mata sukun saja, mutlak saja. Mati ya. Sakin ya, semata-mata sakin. Jadi tidak harus waqaf. Yang pertama, jika huruf sebelumnya dhammah, maksudnya pada hak dhamir ada huruf yang berbaris hadapan, maka tak boleh baca raum dan ishmam. Ya. Ini ketika waqaf lah maksudnya di sini. Contoh kita baca wal amalu salihu yarfa'u. Itu saja bacaannya. Ya, nak kita yang ishmam tak boleh, raum tak boleh. Ya. Jadi sebelum dhammah tak boleh. Atau juga yang kedua, jika huruf sebelumnya adalah waw mat. Ya, waw mat ni tahulah alif waw ya kan? Alif waw ya yang dibaca dengan itu sebelum waw itu sebelumnya baris atas. Okey, tapi kalau hak dhamir sebelumnya ada waw mat sama juga, tak boleh dibaca raum dan ishmam. Macam contoh bacaan min ba'di ma aqaluh. Kalau kita waqaf lah ya, isunya pada kita waqaf min ba'di ma aqaluh. Mana hanya sukun mahad saja, semata-mata sukun sahaja ya. Nak tambah dengan ishmam tak boleh, nak tambah dengan raum pun tak boleh ya. Jadi yang boleh yang tiga yang atas tu sahaja. Kemudian kemudian yang ketiga, jika huruf sebelumnya adalah wawlin. Macam contoh pada suratul An'am ayat 113 ni ya, kalau di layar ni kita nampak pada perkataan kita waqafkan di situ contoh la yu'minuna bil akhirati wa liyardawh. Mana hak dhamir itu hanya dengan satu wajah bacaan sahaja. Tak boleh baca raum, tak boleh baca ishmam. Sebab apa? Sebelumnya didahului ya wawlin. Apa maksud wawlin?
iaitu waw yang mati sebelumnya ada huruf dad yang berbaris fathah yang berbaris atas. Maka pada ketika ini bila diwaqafkan maka tak boleh dibaca dengan raum dan ismam. Mana hanya sekadar apa? Baca dengan yang tadi tu, sukun mahab saja. Waliyardau. Bolehlah baca 2, 4, 6 harakat tu, tak ada masalah lah. Kembali balik kepada lin arif di sukun tu. Tapi pada ha tu, tetap dibacakan dengan ha semata-mata sakin sahaja. Kemudian yang keempat, yang tak boleh juga dibaca raum dan ismam bila kita waqafkan bacaannya, iaitu sebelumnya kasrah. Jadi pada ayat ini, pada surah Hud ini contoh ya. Ini contoh saja, maksudnya bukan pada tempat ni saja, di mana-mana Al-Quran. Ya, di mana-mana kalau kita nampak maka sebelumnya hak dhamir itu berbaris bawah, maka bila kita waqaf tak boleh baca raum dan ismam. Ya, apabila apa? Sebelumnya berbaris kasrah. Okey. Yu'minu bih, ataupun atas ni pun ada ya, mir rabbihi kalau kita waqaf, wa min qablihi ya. Okey. Kemudian ulaika yu'minuna bih. Jadi kalau kita waqaf pada ha di sini ya, maka tak boleh dibaca dengan raum. Ismam tu man tak boleh lah, sebab ismam tu mesti baris dhammah sahaja ya. Kan, tapi kalau pada kasrah ya, dia ada bacaan raum di situ. Okey, tapi tak boleh sebab apa? Sebelumnya berbaris kasrah. Jadi tetap dibaca dengan semata-mata sakin sahaja. Ulaika yu'minuna bih. Tak boleh baca bi, hi itu tak boleh sebut dengan raum tak boleh. Jadi hanya 3 tempat saja itulah yang kita telah bincangkan yang boleh baca raum dan ismam. Kemudian begitu juga yang kelima. Yang kelima, jika huruf sebelumnya iaitu pada hak dhamir itu adalah ya mat. Ya mat. Mat ni apa? Ya mat ini iaitu ya sebelumnya baris bawah. Maka bila kita waqaf dekat situ pada hak dhamir tersebut maka tak boleh dibaca dengan raum. Ismam memang tak boleh lah. Raum tak boleh baca. Bila ada ya mat. Zalikal kitabu la raiba fih. Gitu. La raiba fih. Habiskan ha itu. Kemudian hudal lil muttaqin. Jadi bila kita waqaf pada ha, maka dengan satu wajah bacaan sahaja tanpa ada raum raum dalam bacaan tersebut. Okey, kemudian yang keenam, jika huruf sebelumnya adalah ya lin. Ya lin ini iaitu kalau ya mat, ya tu sebelumnya didahului oleh baris bawah. Tetapi kalau ya lin ini sebelumnya didahului oleh baris atas. Namun bila kita waqafkan di situ, maka tak boleh dibaca dengan apa tadi? Baca dengan raum. Tak boleh baca. Dia terhalang. Melainkan 3 syarat yang kita dah belajar tu sahaja. Okey. Contoh bacaan. Fastaghfiruhu thumma tubu ilaih. Dengan semata-mata waqaf sahaja. Okey. Jangan pula kita nak baca dengan raum. Maka tidak dibenarkan. Okey, jadi jelas ya. Jadi ini 6 tempat ataupun 6 kaedah sebelumnya berbaris dhammah, sebelumnya waw mat, sebelumnya
ya waulin sebelumnya kasrah, sebelumnya ya mad, sebelumnya ya lin, maka tidak harus, maksudnya tak boleh sama sekali kita nak baca dengan apa? Baca dengan raum ataupun ya dengan ismam. Yang nak baca mana? Pada 4 tempat ni sahajalah. Ya. Iaitu sebelumnya baris fathah, sebelumnya sukun selain waw dan ya ya sama ada mat atau lain, ya, kemudian sebelumnya alif. Ini sahaja tempat-tempat yang boleh ataupun harus ya dibaca dengan raum dan ismam. Jadi alhamdulillah lah ya, kita yang dah belajar ni dapat satu ilmu yang baru ya, untuk kita perhalusi ya, mahirkan lagi pada masalah ya hak dhamir ini. Biasanya kita hanya bicarakan tentang ya panjang pendek hak dhamir ni kan dalam hukum tajwid ya, pada maksilah qasirah ya, pada maksilah tawilah. Tapi bila kita dah belajar ni, kita belajar daripada sudut teorinya. Bagaimana dibaca dengan dua, bagaimana dibaca dengan satu tanpa mat, apa hujah-hujahnya, dan bila waqaf itu macam mana dibaca dengan apa nama? Dibaca dengan apa nama tadi? Raum dan ismam, mana yang boleh, mana yang tak boleh. Okey, baiklah. Kalau di layar saya ni ada siapa ni ya? yang menggaris-garis di layar ni ya. Nanti betulkan balik. Admin ada? Okey. Baiklah, kita tengok kepada tadi dah jelas ya tentang raum dan ismam ketika waqaf. Jadi amalkanlah ya, tandakan. Kalau tak tanda pun ingat ya, dalam nota tu ataupun rujuk pada di sini sebagai orang kata apa, satu orang kata apa, upgrade dalam ilmu kita lah ya, bila berhadapan dengan hukum-hukum hak dhamir ini. Okey, jadi alhamdulillah ada kesempatan masa kita terus kepada praktis ya waqaf dan ibtida ya bagi suratul Ghasyiyah. Jadi kena ingat ya, pada surah Ghasyiyah ini beza sikit. Ini dia nama ya, kalau kita lihat di hujung-hujung tersebut ya, sebelum kita baca kita lihat tengok dulu ya, pada hujung tersebut memang berbunyi dengan ha sebab kita waqaf ya. Tapi semuanya ini bukan hak dhamir ya. Walaupun berbunyi dengan ha, itu hanya daripada sudut hukum bacaan saja bila waqaf berbunyi dengan ha. Tetapi bila wasal, maka dia akan kembali dengan huruf yang asal berbunyi dengan ta. Jadi ini dia terkeluarlah daripada perbincangan hak dhamir ya bagi suratul Ghasyiyah ni ya. Okey, jadi kita lihat dulu hubungan ayat di sini ya, dia letakkan tanda tam, kafi ya dan hasan ya, menjelaskan kepada kita ya tam itu apa dia. Kita selalu ulang-ulang ingat, biar ingat ya, sebab kita dah duduk dalam kuliah waqaf ibtidak ni, sekurang-kurang ni kita ingat nak guna macam mana tam tu, nak guna macam mana kafi tu, hasan tu ya. Tam ini bila sebut tentang waqaf ibtidak, dia cerita tentang lafaz dan makna ya, lafaz dan makna. Okey, lafaz dan makna ini berhubung kepada sempurna tak sempurna. Itu saja kisah dia ya. Jadi sekarang ni kita dah mudah dah ya. Maksudnya tanda-tanda itu sebenarnya telah dibincangkan secara jelas dah selesai, ulama dah selesai dah, tinggal kita mengikut sahaja ya. Dan hari ini saya mudahkan lagi ya, saya letakkan tanda-tanda ni. Tapi kena fahamlah tam tu maksudnya apa, kafi tu maksudnya apa, ha itu maksudnya apa, dan apa perbincangannya. Perbincangannya ada dua saja ya, elemen yang besar, iaitu lafaz dan makna. Jadi kalau lafaz itu sempurna, makna itu sempurna, maka dia berada di kondisi pada kedudukan tam. Maksudnya lafaz sempurna, lafaz tidak berhubung lagi dengan ya selepasnya. Kalau makna sempurna, maksudnya makna itu tidak berhubung lagi dengan selepasnya. Itu maksudnya tam.
Okey, kalau kafi yang tanda dengan kaf ini lafaznya masih berhubung dengan selepasnya. Termasuk macam contoh kita baca wujuhu yauma idzin khashi'ah. Masih lagi berhubung dengan lafaz lepasnya amilatun nasibah. Dan maknanya pun begitu juga, ya. Okey. Jadi kalau kafi ini lafaz dia sempurna tetapi makna dia tak sempurna. Sempurna tu maksudnya maksudnya di sini iaitu dah memberi faham kepada kita. Tetapi sudut makna pula masih berhubung dengan amilatun nasibah. Ya, berbanding dengan tam tadi lafaznya sempurna, ya, maknanya sempurna. Berbanding dengan kafi, lafaznya ya sempurna, maknanya tidak sempurna. Tidak sempurna itu bermaksud hubungan lafaz makna tersebut, ya, hubungan makna tersebut masih ya berhubung dengan makna selepasnya. Maksudnya dengan ayat selepas tu masih berhubung. Cerita je lah, ya. Kalau hasan, ya, lafaznya tidak sempurna, ya, dan maknanya juga tidak sempurna. Bermaksud di sini bila lafaz tak sempurna, dia masih berhubung lafaz dengan selepasnya. Kalau makna tak sempurna, maknanya tersebut pada hasan tersebut ya masih berhubung dengan selepasnya. Ya, sebab itu pada masalah hasan ini, pada isu waqaf hasan ini ada dua keadaan bila kita baca Al-Quran. Sekiranya ya berada pada hujung ayat, maka tidak perlu diulang semula. Melainkan apabila berada di pertengahan ayat, ya, bukan akhir ayat, maka perlulah kita ulang semula dengan kalimah yang sesuai. Macam contoh di sini kan, ya, sebelum kita baca, kita tengok pada ayat ya yang ke-13 ni kan. Fiha sururun marfu'ah, status dia hasan. Wa aqwabun mawdu'ah, hasan. Wa namariku masfufah, masih hasan. Ya, bermaksud lafaznya masih berhubung ya dengan selepasnya dan maknanya juga masih berhubung dengan selepasnya. Sebab itu bagi orang yang nafas panjang, maka dia faham pula tam, kafi dan hasan, maka dia akan baca fiha sururun marfu'ah ini sampai wazarabiyyu mabthusah, ya, supaya mendapat satu ayat yang sempurna, ya. Kemudian ya bagi nafas yang pendek tak ada masalah, waqaflah, tapi tak perlulah ulang balik sebab dia berada pada hujung ayat, jadi tak perlu kita ulang semula. Okey, boleh faham di sini? Tengok begitu juga pada ayat yang ke-17. Tengok ya banyak waqaf hasan di situ. Tapi kalau dalam Quran ni kita tak jumpa lah sebab dia umum, ya. Waqaf dalam Quran ni tanda-tanda Al-Quran ni masih umum. Kalau nak memang kena bertalaki lah, ya, daripada satu ayat ke satu ayat supaya kita dapat tahu antara hubungan dengan ayat pertama dengan ayat kedua, hubungan ayat kedua dengan ayat ketiga, sama ada hubungan tu tam ke, hubungan tu kafi ke, hasan ke, sampai kita faham macam ni lah, ya. Jadi pada 17, 18, 19 ini ya semuanya masih lagi status dengan hasan, ya. Jadi kalau kita baca Quran pun kalau kita rujuk terjemahan kan, jadi kita membantulah, oh maksudnya ceritanya daripada afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, ya, ceritanya masih bersambung, ya, wa ila sama dan sempurna sampai wa ilal ardi kaifa sutihat. Boleh tengok terjemahannya, ya, untuk menambah lagi tadabbur kita ya daripada sudut makna-makna Al-Quran. Jadi kalau hasan di sini tak perlulah kita nak ulang semula. Okey, jadi insya-Allah sedikit penjelasan dan penerangan. Okey, kepada peserta ya, lebih kurang kita ada ada lebih kurang 30 minit. Ada siapa peserta yang ingin memperdengarkan bacaan, persilakan. Yang belum baca lagi dan nak mendengarkan bacaan terutamanya lah, sila angkat tangan. Okey ya, okey.
Tadi yang surah Abasa tu ada yang komen kata 18 Ustaz. Nanti saya anak betulkan. Pada mana dia? Ada slide yang ni kah? Yang round, yang garis round. Ni. Yang Fathah, sini. berbaris fathah tu. Tadi. Sebelum tadi. Yang fathah tadi, round tadi. Okey. Ni 18 ya. tu kata 18. Tertinggal tu satunya tu. Okey. Tapi dekat ayat sini 18 kan? 18 betul. Ustazah Maznah ada. Kita Macam Maznah baca. Okey, silakan. Auzubillah. Sila unmute dan buka video kalau ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara ada double tu. Ada buka dua device ke? Matikan satu. Okey, Ada dua device, satu telefon, satu komputer ke? Atau dua telefon? Ya. Boleh matikan satu. Dapat mati. Memang kena lift. Satu tu kena lift. Sebab kalau speaker nak adjust sekarang. Ada siap. Tutup telefon. Pakai iPad saja, pakai pad saja, tutup telefon. Betul Kak T. Lepas ni Kak T baca pula ya. Ya, ajar. Tutup iPad Aduh. Ada orang lain nak baca dulu sementara Hajah dia adjust. Kak T kan nak baca? Sila. Kita try A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibah. Okey, ada dua perkara di sini. Pada kha bunyikan sedikit. Jangan kha situ. Kemudian pada tun itu yang bunyi tun, bunyi terus masuk pada nun. Amilatun rapatkan hujung lidah dengan hujung langit-langit tu lidahnya. Kemudian bawa dengungnya. Amilatun nasibah. Okey, kemudian pada kha bunyikan gitu ya, kasar sedikit bunyi desiran bunyi apa pada kha tersebut. Okey, wujuhun yawma idzin khashi'atun 'amilatun nasibah. Tasla naran hamiyatan tusqa min ainin aniyatin laysa lahum ta'amun illa min dari'. Okey, nun itu dibesarkan sedikit, raikan pada huruf dad. Illa min dari'. Cuba daripada laisa lahum ta'amun illa min dari'. La yusminu wa la yu'ni min ju'. La yusminu wa la La yusminu wa la yu'ni min ju'. Okey. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih atas bacaan ya. Jadi ada berlaku wasal ya, bagi nafas yang panjang tak ada masalah. Wasalkan. Bagi nafas yang pendek waqaflah ya kepada tempat-tempat waqaf tersebut. Ni bukan. Hajah Wan Maznah masih ada lagi itu dua device mana ni satu. Cek. Okay, satu sila. lagi.
Device yang satu lagi tu dia boleh mute je kalau dia nak pakai yang satu lagi tu. Tak, device tak boleh mute. Dia punya speaker tu yang dia kena tutup. Dia Betul-betul. kena tutup speaker tu. Ya betul. Actually boleh je buka dua-dua. Tak ada isu. Nak adjust dalam keadaan sekarang memang susah lah. Kan? Jadi memang kena leave lah untuk paling cepat. Ustaz pun menunggu kan. Lift masuk balik. Leave tak yang maintain yang sekarang. Apa? Kita bagi peluang dulu yang lain. Boleh Kak Sis. Siapa lain yang nak baca dulu? Hajawan Mazna kena leave satu lagi. Memang kena leave satu lagi device. Guna satu saja. Siapa lain nak baca? Okey. Okey, boleh dah. Okey, sila. Okey. Boleh dah kata. Dengarlah suaranya. Okey, sila. Fadhali. Sila terus baca. Auzubillah. Pada ayat yang ke-8. Tak dengar pula. Okey. Boleh dengar suara saya? Silakan Hajah baca. Okey, kita bagi Puan Hajah Aminah baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Wujuhun yawma idzin na'imatun fi jannatin. Okey, dengar dulu bacaan saya. Wujuhun yawma idzin, beratkan sebutan nun. Yawma idzin na'imatul li sa'yiha radiyah. Cuba ulang balik. Wujuhun yawma idzin na'imatun lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Lisa'yiha radiyah. Terus? Fi jannatin 'aliyah. Jangan bunyi o. Fi jannatin 'aliyah. Fi jannatin 'aliyah. La tasma'u fiha laghiyatan fiha 'ainun jariyah. Okay, jaga dengung pada ikhfa bila diwasalkan. La tasma'u fiha lawiyatan fiha. Okay, cuba. La yasma'u La tasma'u fiha laghiyatan fiha 'ainun jariyah. Fiha syururim marfu'atun wa akwabum mawdu'ah. Okay, betulkan barisnya. Fiha sururun marfu'atun, idgham, jaga dengung, wa akwabun, dengung, mawdu'ah. Fiha
fiha sururun marfu'ah Boleh? wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfu'atun wa zarabiyyu mabthusah. Wanamariqu mas. Jaga sad, jangan dimuncungkan. Wanamariqu mas. Mouse. Besarkan ya. Sad tu. Wanamariqu masfufatun. Dengar? Wazarabiyyu mabthusah. Hujung lidah, hujung gigi. Sa. Mabthusah. Wanama. Wa nabariqu maffufatun wa zarabiyyu mabthusah. Okey, alhamdulillah sampai situ, tam di situ. Terima kasih Terima Ustaz. kasih atas bacaan. Alhamdulillah. Terus pada peserta yang bacaan yang akhir bagi suratul Ghasyiyah. Puan Hajah Jawan Matnah. Tafadhali. Hajah Ustazah. Puan Maznah. Ustazah. Okey, saya Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Suara kurang kuat. Tak kuat. Apa saya dengar ni kuat. Surah Al-Ghasyiyah ayat berapa Ustaz? Ayat 17. Ayat 17. Ayat 17. Hingga ayat berapa Ustaz? Habis lah. Sampai habis, selesai. Sampai akhir surah. Sampai habis. Okey, saya cuba Ustaz. Sila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت. Okey, cuma hati-hati sedikit pada huruf ta. Hampir-hampir berbunyi siulan, ya, dia hanya angin saja, ya, angin saja, ya, tapi jangan sampai berbunyi siulan seperti huruf sin. Kaifa nusibat, dia angin saja, bukan ya, hati-hati. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Boleh Ustaz? Apa nanti berlatih lagi tak apa. Wa ilal ardi kaim. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir. Ra tu nak tebal ke nipis? Ra tebal Ustaz. Sebab betul ke Ustaz? Tu saya tanya sebab apa? Tak apa dengar Ustaz. Kenapa kalau tak baca tebal, kenapa sebab tebal? Kalau nipis, kenapa nipis baca ke tebal nipis? Ustaz? Nipis. Bila ra memang asalnya tebal, tapi bila ra tu kita dah sakinkan, kita waqafkan dengan sakin, maka kena lihat huruf sebelumnya. Ya, baca dengan nipis, ya. Jadi ra tu mati sebelumnya berbaris dengan kasrah, kita nipiskan. Yang baris depan tu dia dah tak ada dah. Sebab kita dah waqafkan di situ. Fadzakir sama nipis yang fadzakir itu, begitu juga pada anta mudzakir. Ulang balik pada fadzakir. Fadzakir innama anta mudzakir.
لست عليهم بمسيطر tebal. Musaytir. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. Sadaqallahul azim. Cuma hati-hati pada huruf ta dengan huruf kaf ini, walaupun dia hamas tapi masih yang sama dia syiddah. Ya, maksudnya jangan dilepaskan ya. Mana sedikit saja dia punya hamas tu berbunyi. Okey, berbanding dengan hamas-hamas yang lain ya, yang bersifat dengan rakhawah dia sama. Ada hamas yang bersifat dengan dengan suara yang rakhawah, ada hamas yang bersifat dengan suara yang syiddah. Jadi ta dengan kaf ini hati-hati ya, bila kita baca pertama jangan sampai berbunyi dengan desiran ya. Wa ilal jibali kaifa nusibat, itu desiran sin ya. Nusibat, angin saja, tekan hujung lidah dengan hujung gigi tersebut, insyaallah boleh kawal dia punya hamas bagi huruf ta tersebut. Begitu juga pada huruf kaf. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. Angin saja, ke tak nak ya, ataupun bersangkutan pun tak mau, sebab dia syiddah saja, sikit saja suaranya ditahan, suaranya tertahan. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ. Jadi dua itulah ya. Puan Masnah boleh diberi perhatian pada dua huruf tersebut. Terima kasih alhamdulillah atas bacaan. Okey, baik, ada siapa yang nak mendengarkan bacaan lagi? Kita lihat daripada suratul Ghasyiyah. Ada Puan Nuria. Sila. Daripada mula Ustaz ya. Ya, daripada hal ataka hadithul Ghasyiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hal ataka hadithul ghashiyah. Okey, pada ha di situ dilembutkan sikit lagi. Hal ataka hadithul ghashiyah. Ghasyiyah. Ghashiyah. Gitu. Okey, terus Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Okey, ha tu dah okey, tapi ain tu dia ternaik ke atas. Khashi'ah. Dia lain. Gitu. Wujuhun yawma idzin khashi'ah. Kekalkan. Amilatun nasibah. Tasla naran hamiyah. Tusqa min aynin aniyah. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Iyak tu yang tak nak. Bila iyak itu dia akan jadi mana suara itu dilepaskan ya. Dia sifat dia dengan lin umar, tawasud saja. Ya, pertengahan saja suaranya. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'. Ke bawah. Itu dia mengembang, tak nak. Ya, habiskan ain tu. Laisa lahum ta'amun illa min dhari'.
لا يسمن ولا يغني من جوع. Okey, alhamdulillah. Terima kasih atas bacaan bagus. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Okey, terus pada peserta yang kedua bagi surah Ghasyiyah ada? Sila, fadhali, fadhali. Puan Rashidah pun nak baca. Puan Rashidah boleh angkat buka mic. Dan Berapa je tak ready ni? depan kat skrin. Kat skrin. 8. Ayat 8. Ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah. Ingatkan sikit. Fiha ainun jariyah. Lembut saja. Ainun jariyah. Fiha ainun jariyah fiha surur. ada bunyi ha. Ha tu yang tak nak. Fiha. Ha ke atas, ha ke bawah, rendah. Fiha sururun marfu'ah. Fiha sururum marfu'ah wa akwabum mawdu'ah. Ya, sebut ban. Ban. Sebut ban. Man. Sebut perkataan ban. Oh, ban. Ban bin bun. Okey. Okey, jadi ban bin bun. Tapi nun ban bin bun. Kemudian masukkan dah habis pada bu tu baru masuk bunyi mim yang didengung, yang diidghamkan sama dengan dengung lah. Wa akwabu, kena nak jelaskan dulu pada bu tu. Wa akwabum mawdu'ah. Pada jadi bom. BOM bom. Okay. Wa akwabum. Bom tak nak, bu. Wa akwabum mawdu'ah wa namariqu masfufah. Wa namariqu ma rendah, sad tebal. Wa namariqu tapi jangan moncong. Wa namariqu masfufah. Wa zarabiyyu mabthusah. Okey, pada biyu ni jelaskan dia punya tasydid. Wa zarabiyyu mabthusah. Wa zarabiyyu mabthusah. Alhamdulillah. Okey, habis itu ya. Sadaqallahul azim. Terima kasih Puan Rashidah atas bacaan. Okey, terus yang terakhir ya, sebelum kita ada 2 soalan ya. Saya dah maklum dah minggu lepas kita ada 2 soalan ya, setiap minggu, bermula minggu lepas dan minggu ni kita ada 2 soalan dan insya-Allah daripada 2 soalan tersebut ya, hadiahnya merupakan 1 jam bersama dengan Syekh Arab ya, Syekh Amro untuk kita perkemaskan daripada talaqi dan syafah daripada sudut bacaan secara bertajwid. Okey, jadi bersedialah selepas habis bacaan ni. Okey, terus yang terakhir siapa? Puan Aminah Husin, siapa nak baca? Puan Aminah, sila buka mic. Assalamualaikum Ustaz. Ya, boleh. Ya, salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Suara putus-putus nih. Afala yanzuruna ilal dengar Ustaz? Putus-putus. Saya tak ada kalimah-kalimah yang hilang. Oh, tak dengar Ustaz ya. Hmm. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Farufi'at. Jangan cek-cek tu tak nak. Farufi'at. Angin saja. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Okey Ustaz. Terus sambung. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Wa ilal ardi kaifa Tebal sikit lagi pada ra. Wa ilal ar. Tebal. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Wa zakir innama anta muzakkir. Lasta alaihim bimusaytir. Illa man tawalla wa kafar. Fayu'adzibuhu Allahul azabal akbar. Inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Sadaqallahul azim. Terima kasih atas bacaan. Cuma ketebalan ra ya terus dipelihara. Bila maksud tebal, maksudnya kita beratkan sebutannya. Wa ilal ar berat ya. Kalau ringan kita kalau nipis maksudnya ringankan sebutannya. Okey, jadi baiklah ya. Alhamdulillah, terima kasih atas bacaan. Mudah-mudahan terus diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi baiklah, alhamdulillah ya. 6 peserta baca dan 2 soalan ya akan saya kemukakan. Puan Nina sudah bersedia? Bersedia ya, bukan saya yang jawab kan? Kita tengok saya nak jawab ya. Okay. Sila angkat tangan ya, siapa yang nak jawab sila angkat tangan. InsyaAllah ya, 1 jam bersama dengan Syekh Amrul. Okey, soalan yang pertama. Okey. Dia bersandarkan daripada apa yang kita telah belajar tadilah ya. Okey. Sebutkan ya, mudah aja soalan dia. Sebutkan satu bacaan hak dhamir yang terkeluar daripada usul ataupun kaedah ya hukum hak dhamir. Satu bacaan saja. Sila angkat tangan. Sebutkan satu bacaan ya yang terkeluar daripada hukum bacaan hak dhamir. Sebutkan satu bacaan sahaja. Okey, Puan Rosita nak menjawab. Sila buka mic. Okey. Saya ada mat di situ. Yang tak mengikut kaedah tu kan Ustaz? Yang terkeluar daripada kaedah. Satu bacaan. Surah Al-A'raf ayat 111. Apa ayat dia tu? Oh, saya tak catat lah, pula ada saya tulis catat. Itu je Ustaz. Kita nak tahu ayat dia. Dia buka mushaf. Dia baca sukun. Ya. Apa ayat dia? Saya kena buka Quran lah pula. Sila boleh buka. Boleh buka, cari. Tak apa lah Ustaz, bagi orang lain je. Dia nak boleh jawab dah tu. Dalil nak jawab dah tu. Saya nak dengar bacaan saja dan sebabnya. Okey, boleh? Yang lain? Saya nak jawab.
Ya, siapa ni? Silakan. Kak Surah Nama kakak apa? Nama kakak apa? Kak An, nanti ramai orang habis dengar. Surah Al-A'raf ayat 111 hak domir bagi sukun. Okey, Qalu arjih wa akhah. Okey. Kalau ikut kaedahnya dia sepatutnya baca berapa harakat tu? Yang mana Ustaz? Yang tadi itulah. Kalau arjih tu sepatutnya kalau ikut kaedah dia kaedah yang mana tu? Dibaca dengan macam mana? Arjihu tak ada dua harkat. Ya. Sepatutnya kalau ha-nya berbaris, kalau selepasnya berbaris baca dua harakat. Tapi pada qalu arjih tidak dibaca dengan harakat, dibaca dengan sakin pada ha. Dia terkeluar daripada kaedah. Okey, terima kasih atas jawapan. Nama puan boleh teks tak nama dalam grup Kak saya. Okey. Saya akan teks. Okey, terima kasih atas jawapan. Alhamdulillah. Kemudian semua tuan tangan lah. Kan? Okey, sebutkan Okey, soalan seterusnya ya. Soalan seterusnya, sebutkan dua tempat yang tidak harus baca raum dan ismam. Puan Zubaidah Yasin. Silakan. Sebentar. Okey. Silakan. Puan Zubaidah Yasin. Ya, dia lupa nak ambil saya sendiri. Okey, dua tempat yang tidak harus baca raung dan ismam. Dia semua berapa tempat? Ya? Dia semua ada berapa tempat tu? Dia semua ada 6 tempat. Sebut dua je. Mana-mana je. Surah Al-Baqarah ayat 75 dan surah Hud ayat 17. Yang Baqarah tu apa ayat dia? Maaf saya kena tengok dekat Quran. Tengok Quran tak apa. Al-Baqarah ayat yang ke awal tu je. Al-Baqarah ayat 75. Saya cari dekat Mashaf sekejap. Ayat 75. Muka surat 11. Sebelum waw mat. Member Farid. Yang tidak harus dibaca raum dan ismam. Thumma yuharrifuna. Lagi? Bukan di situ, dia ada ke depan lagi tu. Mim ba'di ma aqalu. Jadi pada aqaluh itu harus ke tak harus? Tak harus baca raum mat. Tidak harus baca raum dan mat. Okey, satu lagi. Satu lagi surah Hud. Okey, apa ayat dia? Surah Hud ayat yang ke-17. Okey. Saya kena cari lagi. Surah Hud ayat 17. Ayat 17 dia baris sebelumnya baris kasrah. Sebelumnya berbaris kasrah. Is it wa may yakfur bih? Okey, maknanya bila kita wakaf di situ sebelumnya baris bawah harus tak harus baca ismam dan raum? Tidak harus. Jadi itulah jawapannya kita ya. Jadi apapun kalau kita tak ingat tak apa, nota yang saya bagi ni mesti dapatkan. Ya, insya-Allah kumpul ya. Sebab kan kita nak catat tak sempat nak catat ya. Baik, terima kasih pada Puan siapa nanti Zubaidah ya. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih, alhamdulillah, tahniah semua di atas jawapan. Yang lain insya-Allah pada minggu hadapan ya, dua soalan lagi ya, ada 2 kali lagi insya-Allah sama-sama kita ambil peluang ya bertalaki dengan Syekh Amrul insya-Allah. Nanti boleh rujuk dengan pihak pengurusan ya dengan Puan Lina sendiri insya-Allah.
Okey. Boleh bagi pada saya atau Puan Linda Asli. Puan Linda Asli. Okey. Jadi baiklah, alhamdulillah ya, terima kasih semua di atas kehadiran ya, daripada awal pagi tadi pada pukul 10.30 dan sampai tengah hari ya, pukul 12. Pukul 12. Jadi insya-Allah mudah-mudahan perkongsian kita dalam ilmu wakaf ibtidak ini, khususnya dalam bab hak dhamir ini, kita ada panduan ya, kita ada daripada sudut dirayahnya, ilmu teorinya, dan insya-Allah tinggal lagi kita selalu baca dan amalkan. Kalau kita tak amal memang tak ingat. Ya, jadi insya-Allah mudah-mudahan ni perkongsian ini bermanfaat dan dapatkan nota-nota ni ya, kumpul ya daripada 1 sampai 12 ini untuk memudahkan kita khusus dalam ilmu dalam bacaan ilmu wakaf dan ibtidak. Jadi Ustaz, Puan Rashidah ada nak tanya satu soalan. Oh, ada soalan? Kalau tidak dia tak boleh tidur. Pula. Iyalah. Jangan balik boleh. Okey. Saya nak tanya, kalau macam wakaf dan ibtidak ni memang fix kat situ ke Ustaz? Ataupun sebab saya guna Quran lain kan. Saya mengaji kawan, saya guna Quran lain. Jadi dalam Quran dia macam dia bila kita wakaf kat situ, kita ambil ibtidak lain dengan dia punya. Jadi saya tak tahu sama yang ada mana satu jadi keliru. Okey, saya tak ingatlah pula ni contoh. Okey, contoh dia saya ambil surah Al-Maidah ayat 1 permulaan ayat 110. Okey. Id qala Allahu ya Isa bin Maryam, berhenti situ kan? Lepas tu uzkur ni'mati alaik. Boleh tak saya berhenti situ? Uzkur ni'mati alaik. Boleh tak? Okey, sekejap ya. Saya ambil Quran saya ni. Sebab ni pakai komputer ni. Sekejap. Okey, muka surat berapa tadi? Muka surat berapa? Muka surat 126. 126 surah Maidah. 126. Okey, terus apa ayat dia? 110 ayat atas tu. Okey. Ya, kalau saya baca id qala Allahu ya Isa bin Maryam, saya boleh berhenti situ kan? Okey, lepas tu saya ambil kat bawah uzkur ni'mati alaika wa ala walidatik. Okey. Saya berhenti situ, saya boleh tak ambil id ayatuka, boleh tak? Id ayatuka biruhil qudus. Okey. Sekarang ni isu dia sekarang ni isu dia tentang bagaimana nak wakaf dan ibtidak pada ayat surah Maidah ayat 110 ni kan? Ya. Okey, jadi begini. Sekiranya dalam Al-Quran itu sudah ada tanda wakaf, ya, sekiranya dalam Al-Quran itu sudah ada tanda wakaf. Kalau macam tadi Puan berhenti tadi, idh qala Allah ya Isa bin Maryam, di situ tanda wakaf apa? Ada tanda wakaf tak? Tak ada tanda apa-apa. Okey, tak apa, tak ada tanda wakaf. Kemudian Puan baca lagi sampai alaika wa ala walidatik. Ada tanda wakaf tak? Tak ada. Tak ada tanda wakaf lagi. Tapi dia tulis dia warnakan merah lah, maknanya boleh berhenti di situ, tapi dia kata ulang balik dekat uzkur. Okey, tak apa. Okey, jadi sekarang ni isu yang utama, tempat yang kita berhenti itu ada tanda wakaf? Tak ada, betul? Tak ada, betul. Okey. Kita pegang satu saja. Ya, supaya tidak keliru. Mana-mana Al-Quran, sebab Quran ni banyak cetakan, kita tak
Cetakan Madinah lain tanda wakafnya, cetakan negara lain, lain negara lain tanda wakaf dia. Begitu juga dalam had bilangan ayat-ayat Quran. Macam kita berpegang dengan Kufah 6236. Ada yang pegang dengan lain Basrah, lain kiraan dia. Ya, dia tak sama dia punya bilangan ayat-ayat Quran. Jadi di situ pun akan berbeza pada tanda-tanda wakaf juga. Okey, cuma yang asasnya bila tidak ada tempat tanda-tanda wakaf. Tanda wakaf tak ada langsung. Maka apa nak buat? Bila kita berhenti pada bacaan tersebut, maka ulanglah kalimah yang sesuai dengan sebelumnya. Okey? Supaya, sebab kalau daripada sudut, daripada wakaf dan ibtidak, daripada idza qala Allahu ya Isa ini, sampailah pada sihrun mubin, itu cerita dia baru kafir. Panjang, memang tak ada tanda wakaf. Memang tidak ada tanda wakaf. Tapi bila kita nak wakaf dengan sebab nafas kita pendek. Alasannya satu saja, sebab nafas kita pendek. Dan wakaf ini bermaksud kita wakaf untuk mengambil nafas baru. Betul? Bermaksud nafas kita pendek. Jadi kita nak ibtidak kat mana? Jika tidak ada tanda-tanda wakaf, ya, kata Imam Jazari, ulanglah balik dengan kalimah sebelumnya. Okey? Jangan keliru-keliru lagi lepas ni. Kita pegang apa Quran kita kata. Apa Quran kita yang dicetak di situlah. Sebab saya nak kata ikut Quran saya, macam Quran yang tangan saya ni memang tak ada tanda wakaf langsung. Okey. Kalau Quran lain tak sama juga. Jadi kita nanti kita berpegang satu. Okey, aku pegang Quran ni pegang sampai bila-bila lah. Contohlah kan. Sebab Quran tu kita nak tanda tempat-tempat itu, tempat-tempat boleh wakaf, tak boleh wakaf, nak tanda-tanda hukum-hukum lain. Kalau boleh satu Quran tu kita pegang sampai bila-bila. Jadi kalau tempat Quran kita tu tak ada tanda wakaf, kita nak berhenti, pastikan pertama berhenti pada hujung kalimah dan yang kedua ulang balik. Itulah kaedah umum ya yang disebut oleh Imam Jazari. Tapi jangan sesekali kita wakaf kita teruskan bacaan. Itu salah. Ya, jangan sesekali. Ini disebutlah dengan secara jelas sebab pertama kita tak tahu makna. Pertama kita kekurangan daripada sudut makna. Seolah-olah macam kita rasa tak bersalah, main terus saja macam kita faham sangat dengan makna tu kan. Jadi kalau tak faham, kita ulang balik satu kalimah. Sebab itu kaedah ulama ajar untuk kita orang awam ni. Kalau tak ada tanda wakaf. Sebab kalau nak ikut betul-betul, memang tak ada tanda wakaf daripada idza qala Allah ya Isa sampailah pada fil mahdi wa kahla, itu baru hasan. Boleh wakaf kat situ. Itu pun kena ulang balik. Jadi kalau secara umumnya orang kata apa, kalau puan berhenti tidak ada tanda-tanda wakaf, maka ulang balik. Itu saja. Jangan keliru-keliru lagi. Tak ada silap. Jelah kelirunya sebab bila kawan saya guna Quran lain, dia kata dia punya boleh wakaf sini. Jadi saya pun macam mana? Kita akan ikut ketika mana Quran yang kita pegang pada ketika tu. Okey. Ya. Sebab wakaf tidak ini macam qiraat juga. Dia banyak. Tapi akhirnya kan qiraat ada berapa? Kalau kita nak baca 980 aliran bacaan, nak baca 980 semua sekali, mana mampu? Akhirnya kita pegang Syatibi je satu aliran je. Begitu juga wakaf tidak pun banyak perbincangan ulama ya. Jadi akhirnya kita nak faham kesimpulannya dan akhirnya nak ikut satu aliran sahaja. Ya, jadi paling mudah untuk wakaf tidak ni tengok Quran kita tu kita pegang mana. Kalau ada silakan. Kalau tak ada wakaf juga boleh akhir kalimah ulang dah balik. Okey. Insya-Allah jelas? Alhamdulillah boleh tidur dah. Okey, alhamdulillah terima kasih semua atas kehadirannya. Minta maaf ya masa terlajak sikit dan alhamdulillah kita tutup sedikit dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna bima nasina wa 'allimna mimma jahilna wa zidna tilawata wa ana al-laili wa an-nahar waj'alhu lana ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi farqan ma'suma wa la taj'al اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqq
وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima Terima kasih. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Terima kasih Terima Ustaz. kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum.